TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera rakan-rakan semua. Saya Syafiqah Farahin Razali dan anda akan bersama saya selama 1 jam pada hari ini bagi slot menengah rendah, dan hari ini kita akan belajar geografi. Nak tahu lebih lanjut tentang apa tajuk kita yang akan kita fokus pada hari ini, Kak Pika akan menjemput tetamu khas kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasalah, kita kena sentiasalah amalkan SOP ya rakan-rakan semua. Pakailah gel pembasmi kuman. Kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu. Pakai pelitup muka anda dan kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Dan kalau keluar daripada rumah, ingat cegah 3S, iaitu sesak sempit dan juga sembang dekat. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jom. Itu dia guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad, atau lebih mesra disapa Cikgu Fitri. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Fika sihat? Sihat Cikgu. Saya sihat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu sangat formal ya. Kita berpakaian hari ini seperti seiring. Seiring sejalan. Ya Cikgu. Okay. Dan hari ini sebelum kita memulakan pembelajaran, mungkin sebelum kita menyatakan objektif standard pembelajaran kita, Cikgu boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri? Iya, Tadi dah Cikgu. kenal. Okey, tak apalah. Alamak. Tak kenal maka tak Susah cinta. kalau Kita guru berkenalan popular juga. Okey. Ya. Nama penuh saya Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Saya bertugas di SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Wah, Cikgu dan berapa tahun dah kat di sana? Tahun ini tahun yang ke-18. Ke-18 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mesti beruntung sangat anak-anak murid Cikgu. Dan hari ini Cikgu, kita punya mata pelajaran geografi kan? Ya, geografi, ilmu tetapi- alam. Ilmu alam. Ilmu alam. Tajuk kita sebenarnya ialah kajian lapangan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi Cikgu, sebelum kita mengupas lagi apa yang kita nak belajar dan teroka pada hari ini, Cikgu, kita lakukan SOP dulu ya. Ya, betul. Jadi dengan tujuan itu, saya akan memakai gel pembasmi kuman dan dijumpa juga Cikgu Fitri untuk memakai terima bersama. kasih. Seperti yang adik-adik lihat juga, Kak Pika dan juga Cikgu Fitri mengamalkan jarak fizikal sekurangnya 1 meter. Okey, Cikgu, cakap saya. pasal standard pembelajaran ni Cikgu. Okey. Mungkin Cikgu boleh nyatakan dulu kan, sebenarnya kegiatan ekonomi di Malaysia ni kita nak fokus kepada apa? Hari ini kita fokus kepada kajian lapangan berdasarkan tajuk kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kegiatan ekonomi di Malaysia, dan kita akan fokus kepada apakah yang dikatakan dengan kegiatan ekonomi. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada jenis kegiatan ekonomi. Jenis dia banyak jenis. Kegiatan ekonomi ni dia banyak jenis. Banyak jenis? Banyak jenis, macam-macam jenis lah. Nanti kita akan hurai satu persatu. Saya bagi contoh satu je jenis kegiatan ekonomi. Apa tu Cikgu? Okey, perniagaan. Perniagaan. Berniaga. Okey, berniaga, perniagaan salah satu Betul. contoh kegiatan ekonomi. Lepas tu kita akan pergi kepada apakah kesan kegiatan ekonomi ini kepada alam sekitar. Alam sekitar. Dan je lah. manusia. Dan manusia dan juga. manusia. Ada kesan ke? Manusia buat sesuatu mendatangkan kesan kepada manusia dan alam sekitar. Betul Cikgu. Kesan dia, dan kita akan cuba memberi cadangan. Okey, memberi cadangan apakah langkah yang sesuai, yang berkesan untuk mengurangkan kesan tersebut. Setiap kesan pasti ada cara untuk mengurangkan. Kita tak boleh atasi sepenuhnya, tetapi kita boleh kurangkan kesan. Ya, kita dah menyatakan jenis kegiatan ekonomi dan juga kesannya, dan juga kalau cara nak mengawal dan kurangkan ya Cikgu. Kurangkan. Nak 100% tak boleh, 100% tak boleh. Betul. Mungkin kita boleh kurangkan kesan kepada 80%, 90% untuk kesejahteraan kita sebagai
manusia dan alam sekitar lah. Betul, ya. Itu dia yang kita akan kupas selepas ini. Jadi bagi murid-murid menengah rendah yang akan membuat kajian lapangan, bersama-samalah kita belajar pada hari ini dan meneroka apa yang kita akan kupas bersama-sama. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Hello rakan-rakan semua, kembalinya ke slot menengah rendah di Didik TV KPM dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran geografi. Dan Cikgu Fitri, sebenarnya saya ada satu persoalan untuk murid-murid menengah rendah ni, apakah kepentingannya untuk mereka lakukan kajian lapangan ni, Cikgu? Banyak persoalan tu. So apa kepentingan dia? Yang pertama, sudah semestinya untuk memenuhi sukatan pelajaran. Maksudnya sepanjang tahun murid-murid belajar perlu melaksanakan kerja lapangan ni lah, kajian lapangan ni untuk memenuhi sukatan. Pelajaran geografi tingkatan 3. Setiap tingkatan dia ada kerja lapangan yang tersendiri lah, kajian lapangan tersendiri. Untuk yang geografi ni memenuhi sukatan. So dia akan diberi tahap penguasaan sama ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. 6. Sampai 6 itu untuk memenuhi sukatan lah. Yang kedua adalah untuk mendidik murid-murid supaya cuba untuk mengkaji, mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi ini di sekeliling mereka. So dia belajar bukan sahaja untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan pada masa kini dan akan datang. Dia mengkaji, explore, Betul. Orang kata praktikal kan, bukan saja teori je kita tahu. Yes. Okey, baiklah Cikgu. Sebut pasal kajian lapangan ni, apakah itu kajian lapangan, Cikgu? Saya teruskanlah. Dengan slide kerja lapangan ataupun kajian lapangan. Sama dah ada istilah guna kajian lapangan, ada guna kerja lapangan. Fokus kita adalah kegiatan ekonomi di Malaysia. Ini gambar contohlah. Bagaimana murid-murid melaksanakan kerja lapangan. Apakah itu kerja lapangan? Kerja lapangan adalah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran kurikulum geografi yang telah dipelajari di sekolah. Dia dah belajar apa yang dia belajar dalam kelas secara teori tadi. Sama ada kemahiran geografi macam lukis-lukis peta kan. Geografi fizikal tentang bentuk muka bumi. Geografi manusia tentang tingkah laku manusia. Contoh kegiatan ekonomi itu adalah geografi manusia. Dia ada dua, geografi fizikal, geografi manusia. Yang kegiatan ekonomi fokus kepada geografi manusia. Geografi manusia. Yang ketiga, geografi kawasan, lebih kepada kawasan luar pada Malaysia. Contoh Asia Tenggara, dunia. Itu geografi kawasan. Maksudnya kawasan yang lebih luas. Kawasan yang lebih luas. Lebih luas. Kalau fizikal tu boleh dikatakan dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia dan luar negara juga. Boleh diberi contoh lah sebagainya lah. Tapi kalau untuk yang menengah rendah ni, tingkatan 1 fokus kepada Malaysia dan Asia Tenggara. Kalau tingkatan 3 lebih kepada Asia dan dunia lah. Cikgu. Dan kita akan aplikasikan juga isu dan pengurusan alam sekitar. Apa isu yang berlaku di kawasan? Contoh banjir. Apa isu? Apakah cara untuk atasi banjir? Betul. So kerja lapangan adalah aplikasi kemahiran yang dia orang belajar masa dalam buku teks dan diaplikasikan dalam kehidupan. Mengkaji. Itu adalah kerja lapangan. Ilmu yang dia orang dapat, dia praktikkan. Baiklah Cikgu. Itu adalah kerja lapangan. Dia ada objektif. Objektifnya apa, Cikgu? Dia ada 7 objektif. Saya senaraikan di sini. Memberi pendapat atau idea. Murid ni dia boleh bagi pendapat. Ini tak betul. Ini betul. Kalau tak betul, apa sebab dia? Kalau betul, apa sebab dia? Jadi dia subjektif lah. Dia tidak bergantung kepada satu je jawapan. Dia macam-macam. Dan jawapan tu kita tak boleh kata itu salah kerana berdasarkan kajian dia. Betul, Cikgu. Yang kedua adalah menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar. Maka manusia ni, kita berhubung kait dengan alam sekitar. Kadang-kadang kita rasa kenapa cuaca panas? Marah, cuaca panas. Betul. Sedangkan kita tebang pokok.
Ya, Siapa kita yang ada salah? berkaitan Siapa yang di salah? situ. Siapa yang salah? Manusia juga yang salah. Betul, cikgu. Okey. Yang seterusnya mengenai pasti masalah atau isu yang berkaitan. Contoh saya bagi tahu tadi, ada banjir kilat. Banjir kilat. Ada bau busuk lah tempat Ya. pembuangan sampah kan. Sebab apa? Manusia yang buang sampah. Ya, betul, Itu cikgu. isu masalah. Dan kita lihat pun tak menarik. Tak cikgu. menarik. Pencemaran mata Pedih tu. mata kan. Pedih. Hidung pedih, mata pedih. Okey. Yang keempat, mencadangkan langkah. Kita dah tengok dah tadi. Ya. Ada masalah banjir. Apa langkah yang sesuai? Untuk mengurangkan. Murid-murid ni dia boleh bagi cadangan. Ya. Dan kita sebagai guru, kita tak boleh nak kata cadangan itu salah. Okey, cuma boleh kata cadangan itu mungkin boleh ditambah baik. Betul. Sebab murid-murid bebas untuk memberi pendapat. Asalkan dia logik, janganlah cadangan tu kadang-kadang tak masuk akal. Ya, cikgu. Okey, tak boleh terima jugalah kan. Betul. Okey. Yang seterusnya adalah yang kelima, mengaplikasikan kemahiran geografi. Kita ada belajar peta lakar masa tingkatan 1. Masa tingkatan 1 peta lakar. Peta lakar kan. Okey. Kalau perasan, Fika perasan, pernah dapat kad jemputan orang kahwin tak? Pernah, cikgu, selalu. Selalu dapat kan? Ya. Okey, dan di bahagian belakang kadang-kadang disertakan peta lokasi rumah pengantin. Ya, cikgu. Itu pun sesat. Betul. Dah ada peta lukis pun. gambar masjid. Memang cantik-cantik sesat, dah. kan? Itu pun sesat. Itu peta lakar tu sebenarnya mendidik murid-murid supaya sekurang-kurangnya tahu perkara asas dalam menghasilkan peta lakar. Peta lakar. At least kalau nanti dia ada bakat dalam design ataupun mereka kad pengantin, dia tahulah macam mana cara nak lukis peta dengan betul. Jadi antara salah satunya aplikasi Manfaat. belajar peta lakar ni Yes. membuat kad kahwin. Buat kad kahwin kan. Okey, cikgu. Okey, yang ke-6, mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat Malaysia. Itu bangga duduk Malaysia, negara aman, sumber alam yang banyak, udara yang bersih. Okey, itu nak mendidik jiwa anak-anak kita ni. Okey, menjalankan tugasan mengikut prosedur masuk ni dah ada step dia. Satu. Dia tak boleh tiba-tiba dia nak bagi cadangkan langkah. Sedangkan dia tak tahu kesan. Betul, cikgu. Dia tak tahu. Tak bolehlah dia bagi kesan sedangkan dia tak tahu apakah kegiatan ekonomi yang ada dekat situ. Ya. Dia ada step dia. Mula-mula kita kena tahu jenis kegiatan ekonomi. Jenis dulu. Sebelum jenis kita kena tahu apakah yang dia katakan dengan kegiatan ekonomi. Okey. Lepas tu kita tahu jenis dia. Ya. Lepas tu kita akan tahu apakah kesan dia. Kesan dia. Lepas tu barulah kita cadangkan langkah. Kan dia ikut step tu. Betul lah tu, cikgu. Satu kan. Dia nampak macam smooth, macam harmoni je kat situ kan. Betul. Lancar je. Okey, cikgu. Saya Boleh faham sangat Boleh faham sebenarnya- Boleh faham, cikgu. Kalau Fika faham, confirm adik-adik di rumah faham. Faham sekali. Ingatlah sebenarnya banyak objektif Yes. kerja lapangan, tapi ini adalah antara yang 7 ni Ya. yang penting untuk kita sama-sama memahami dan menghasilkan. Menghayati. Yang penting kita hayati apa objektif. Sebab apa? Kajian lapangan ni bukan sahaja untuk kita memenuhi tahap penguasaan tadi kan. Tapi dia boleh ajar kita sampaikan kajian lapangan ni kita boleh gunakan kaedah ini bila kita dah masuk universiti ataupun kita dah bekerja. Ya, Kita cikgu. bekerja sebagai arkitek contohnya. Kita nak kaji kawasan. Okey? Nak kaji kawasan dia kan. Nak kaji kawasan contoh kawasan tempat pembinaan rumah kan. Sesuai tak sesuai? Apa kesan kalau buat pembangunan kat situ? So itulah dipanggil mengkaji. Betul, cikgu. Kita kaji dulu sebelum kita laksanakan. Kalau kita tak bekerja sebagai arkitek pun, kalau kita sebagai pemilik rumah, kita nak bina rumah. Ya. Okey. Macam Fika nak bina rumah. Adakah nak bina rumah di kawasan yang lereng bukit? Mestilah kena lihat kawasan, cikgu. Ya, Kena kalau tengok tidak nanti sesuai ke tidur-tidur sedar-sedar kepala je nampak. Betul Kena lah tu. tanah runtuh kan. So kita kena kaji juga. Waktu Ataupun saya kata bangun-bangun tidur je bising bunyi LRT bising. kat sebelah. Bunyi LRT sebelah kan. Ataupun kita kaji dulu supaya kita tidak menanggung risiko. Maksud risiko tu adalah kita mungkin kehilangan harta benda, mungkin kehilangan nyawa. Ya. So itu yang kita perlu lakukan. Okey, baiklah, cikgu. Okey. Faham Faham, cikgu, setakat ini. Sangat faham. Okey. Kriteria dan proses kerja. Dia ada kriteria dia. Proses dia. Okey, perancangan. Kita kena rancang apa yang kita nak buat sebelum kita buat kajian. Okey. Jangan main redah je. Ya. Dia merangkumi jadual kerja,
pengagihan kerja, objektif kajian, penentuan kaedah kajian. Objektif macam saya sebut tadilah. Ya, yang 4 tu Yang cikgu. 4 tadi kan. Okey, sabar jangan awal lagi. Okey. Okey, kita tunggu dulu. Nanti Proses cikgu tanya baru saya awal jawab. mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Kita ni mesti nak cari berdasarkan tajuk yang guru beri ataupun kita cari sendiri tadi. Ya. Kita kena tahulah apa kaedah yang sesuai untuk kita dapatkan maklumat. Nanti kita akan tengoklah kaedah apa. Okey, ada berbagai kaedah. Ada pelbagai kaedah, banyak kaedah, bukan satu saja. Contoh kita nak pergi ke shopping kompleks ataupun tempat membeli belah. Ya, Dia cikgu. banyak kaedah, berjalan kaki boleh, Boleh. naik motor boleh, Boleh. berlari boleh, Berlari pun boleh. berguling boleh. Macam-macam lah, dia Dahsyat banyak tu, kaedah cikgu. kan. Ha. Dan laporan akhir ni kita akan tulislah. Tulis Laporan apa kita, yang kita ya? dapat. Okey. Dia penulisan laporan kerja lapangan. Laporan kerja lapangan dah dibuat mengikut kriteria berikut. Mesti tulis saiz kertas bersaiz A4. Bersaiz A4. Tapi sekarang kan macam-macam dah. Ya. Okey, kita dalam bentuk soft copy ataupun salinan lembut pun boleh. Okey, sebab sekarang ni kan kita ikut norma baharu. Ya, cikgu. Norma baharu kan. Format asas penulisan hendaklah mengandungi perkara berikut. Okey, tajuk kajian ni mesti kena ada tajuk. Kena ada tajuk. Macam saya pakai name tag. Betul, cikgu. Kalau tidak orang tak tahu nama saya. Ya. Tu cikgu tulis tajuk. Okey. Kalau tidak nanti cikgu tengok apa ni? Tak ada tahu Tak tajuk. faham apa Dia nak buat apa ni? gambar-gambar ni kan? Apa yang tiba-tiba ni hantar-hantar ni? Okey. Dan ada senarai kandungan. Okey, Senarai cikgu. kandungan dia. Ni yang penting. Okey, untuk murid-murid ataupun yang mungkin ada guru-guru yang melihat. Ya. Okey, penulisan laporan kerja lapangan norma baharu. Norma baharu ni maksudnya dalam situasi kita sekarang. Ya, cikgu. Okey, apa yang murid-murid boleh laksanakan. Duduk di rumah, tak pergi ke sekolah dan sebagainya tu. Ya. Okey, tapi insya-Allah nanti kita akan buka sekolah kan. Okey. Sabar rasa nak pergi sekolah Tak kan. sabar, tapi sementara ni kena ada cara yang betul, Kena ada cikgu. cara yang betul lah. Okey. Laporan kerja lapangan norma baru boleh dipersembahkan melalui secara soft copy sama ada secara bertaip atau bertulis. Okey. Dia taip, ada kemudahan komputer di rumah, taip hantar salinan tu ke guru. Melalui tak email tak bayar print kan, melalui email, melalui senang media macam sosial, tu. macam-macam kan. Betul. Ataupun dia tak ada kemudahan komputer, jangan sedih pula. Kita bagi banyak pilihan. Ya, apa lagi yang dia ada, boleh cikgu? bertulis, ditulis, dia snap Gambar. gambar yang ditulis tangan tadi, dia Ya. snap, hantar dekat media sosial guru. Wah, begitu Dia boleh tengok dah, mudah, cikgu pun boleh sambil makan nasi tengok. Oh, Iya. betul. Okey, dia banyak Senang. cara dia. Okey. Ataupun boleh buat rakaman video. Dia tak nak tulis. Ya. Dia cerita je berdasarkan kajian saya di kawasan sekian. Saya dapati bahawa Betul, cikgu. Okey, Tapi ni. rakaman video ni, cikgu, kadang-kadang bahaya sampai 20 minit. Boleh ke? Dia ada part-part dia. Contoh, part dia. dia ada buat dia cerita tentang tajuk je dulu. Oh. Seminit. Dia Seminit. post kat cikgu dia. Cikgu pun buat catatan. Okey, dah siap dah tajuk dia. Dia buat pendahuluan je dulu, video pendahuluan. Okey. Benda mungkin contoh 50 saat ataupun 40 saat. Betul. Okey, pendahuluan ni apa? Ataupun penghargaan. Saya merakamkan penghargaan kepada sekian. Mungkin dalam 1 minit. Dia hantar, jangan kumpul semua. Baiklah, cikgu. Dia ada cara dia. Okey. Ya. Mungkin cikgu boleh sediakan bentuk tempat cara nak mengumpul salinan video-video tadi kan. Mungkin adik-adik ni dia kreatif zaman sekarang ni. Betul. Dia ada channel YouTube. Itu pun boleh, cikgu. Dia upload dekat channel YouTube. Sangat mudah. Okey, Dan kita dan kongsikan kongsi je link. linknya. Wah. Jimat data. Jimat sangat, cikgu. Cikgu pun tak pening kepala nak tanda pada kertas. Betul. Dia tengok je. Jimat dah bagus. buatkan. Bagus budak ni. Ya. Dia boleh bagi explain, bagi penerangan. Dia jadi cikgu pula. Itu mungkin boleh mencapai tahap penguasaan yang tertinggi. Wah, cikgu. Jadi kelonggaran ni sebenarnya banyak dalam zaman pandemik ni. Kita boleh pelbagai kan? menghantar email, boleh hantar gambar dan juga merakam video. Yes. Wah, cikgu begitu Okey, mudah. tajuk kajian. Macam contoh saya kata dah, tajuk kajian, nama sekolah. Sebutlah nama sekolah apa. Ya. Bangga kena jadi warga negara sekolah tu. Betul, cikgu. Tajuk kegiatan ekonomi di Taman Seri Santan, Bentong, Pahang dan kawasan sekitarnya. Oh, kalau kawasan tu kecil lah. sekitarnya. Kalau Okey. kawasan tu besar, tak payahlah dan tu. Okey. Okey, dan nama murid dan nama kelas dia. Kelas. Mana. Okey. Okey. Ni senarai kandungan. Kena ada penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. 9 ni kena ada ya, cikgu? 9 ni kena ada. Okey. Okey. Penghargaan pada pengetua, guru mata pelajaran, ibu bapa,
rakan-rakan, responden. Itu yang saya kata dalam video tadi. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua saya yang nama sekian-sekian. Pada guru mata pelajaran saya sekian-sekian. Habis cerita penghargaan dia hantar kat cikgu dia. Okey. Cikgu buat catatan. Oh, dia dah hantar. Ya. Menarik Sangat menarik. Cikgu dah buat penilaian berdasarkan video. Betul. Okey. So pendahuluan, menerangkan tajuk apa tadi? Tajuk apa dia tadi? Kegiatan ekonomi. Menerangkan latar belakang ringkas kawasan yang dikaji. Okey. Dan menerangkan sedikit sebab apa dipilih kawasan tersebut. Oh, sebab kenapa Contoh, ya? sebab saya memilih kawasan tersebut kerana ia adalah kawasan tempat tinggal saya. Dia lebih mengetahui Yes, kawasan kenal yang dia dah kenal, biasa. dia dah tahu, dia dah khatam dah tempat tinggal dia. So tak Ya. boleh nak tipu. Janganlah buat kawasan kajian Los Angeles. Tak boleh lah. Betul. Tak kena lah. Banyak yang dia kena kaji tu. Nak kena kaji. Okey. Okey, Itu cikgu. pendahuluan. Objektif. Ni objektif kajian kita. Menerangkan objektif kajian berdasarkan tajuk yang telah dipilih atau yang telah ditetapkan oleh guru. Okey. Macam contoh Fika kan, nampak macam pelajar pandai. Cikgu kata Fika, pilih tajuk anda sendiri. Boleh tak buat macam tu? Pilih tajuk sendiri. Saya rasa berdasarkan yang ditetapkan oleh cikgu lah. Ada dua. Boleh pilih sendiri, tak salah. Tak salah. Saya tak nak buat kegiatan ekonomi, saya nak buat tentang tajuk kitar semula. Oh, jadi Boleh, dia sangat asalkan meluas. ada topik yang telah dipelajari masa tingkatan 3. Okey. Ataupun kadang-kadang cikgu nak mudahkan, dia tetapkan tajuk standard semua. Betul. Tapi kalau murid yang cemerlang, dia mungkin dia tak suka. Ya, dia Cikgu ada tetapkan dia ada idea target dia tersendiri. sendiri, idea dia sendiri, apa yang dia nak kaji berdasarkan masalah dekat kawasan perumahan dia ataupun kawasan tempat tinggal dia. Betul. Mungkin kegiatan ekonomi tak banyak tempat tinggal dia. Ya. Tapi ada program kita semula yang banyak dekat tempat tinggal dia. Betul lah. Baru menarik isi Baru menarik kandungannya. hasil kajian dia. So dia boleh pilih sama ada dia pilih sendiri, dibincang dengan cikgu, saya nak pilih tajuk ni, Okey. ataupun cikgu tetapkan. Wah, sebenarnya banyak kelonggaran Menggunakan dalam kata kajian kerja lapangan. yang sesuai. Contoh tadi jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi kita bubuh kata kerja kat depan dia. Okey, seperti Mengetahui jenis kegiatan ekonomi. kena lengkap lah ya, Yes, cikgu. kena ada lengkap Kata di kerja. kawasan kajian. Okey. So Baiklah, cikgu. kita nak test. Saya punya Nak pengetahuan test dan pengetahuan memori berkaitan saya ke? dengan objektif kajian ni. Alamak, cikgu. Okey. Apa Okey. objektif berdasarkan tajuk yang saya beri tadi? Tajuk dia adalah kegiatan ekonomi. Okey, Fika pilih kawasan kajian Fika adalah di kawasan rumah saya, berdekatan lah cikgu. berdekatan lah. Tak payah sebut lah, nanti ada orang cari. Nanti bahaya, ya. Mungkin di Mutiara Damansara, berdekatan sini saja. Okey. Dan saya akan tentukan jenis kegiatan ekonomi di situ. Betul cikgu? Betul. Aha. Okey. Lagi? Okey. Kesan kegiatan ekonomi Okey. di situ. Bagus. Mungkin dari segi kesan kepada alam sekitar dan juga kepada manusia yang lain. Bijak. Okey, lagi? Dan Apa juga lagi? cikgu, bila kita dah ada kesan, Okey. mestilah kita ada cara nak mengurangkan kesannya. Ya, langkah dia. Langkah Apa dia. langkah cadangan? Bagi cadangan tak salah. Okey, bagi cadangan. Ada 3 Ada 3. 3. Saya tertinggal 1 cikgu. Tertinggal 1 apa Saya tu? ingat ada 4. Apa cikgu? Apa? Saya kena kurang markah ni. Kejap-kejap. Mana nota saya? Cikgu boleh bantu saya tak? Okey, lebih bagus. Tadi dah bagus dah. Ya. Lebih bagus akan ada sebelum kita cerita tentang jenis tadi, kita cerita sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Konsep ke cikgu? Konsep dia bagus. Ingat baru pun. saya ingat konsep sebelum ingat. jenis cikgu. Yes, konsep dulu. Definisi dia. Nanti orang tanya apa benda kegiatan ekonomi ni? Betul lah kan. Barulah kita huraikan jenis dia. Okey cikgu, sebenarnya saya tak sabar-sabar nak dengar berapa markah yang saya dapat sebentar tadi, tapi kita berehat dulu boleh tak cikgu? Boleh. Penat ni, penat. Penat dan suara pun Penat. dah serak sikit. Okey. Jadi murid-murid dalam rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah.
Didik TV KPM. Hello rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah rendah dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran geografi dan sebentar tadi kerana tajuk kita ialah kajian lapangan, Cikgu Fitri telah bertanya kepada saya apakah objektif kajian lapangan saya dan saya telah memilih tempat tadi iaitu Mutiara Damansara dan saya telah menjawab mungkin tiga faktor. Tiga objektif. Bukan faktor, tiga objektif. Tiga objektif, maaf cikgu. Dan yang pertama ialah sepatutnya ada empat ya objektif cikgu. Ada konsep, jenis kegiatan, kesan dan juga langkah-langkah mengurangkan kesan. Cikgu, dan dengan itu jawapan saya boleh dapat berapa markah cikgu? Saya bagi 3/4. 3/4. Nak bagi 5/4 kan tak logik pula. Ya betul lah, sebab terlebih sikit kan. Tapi 3/4 tak apa sebab bila kajian lapangan ni, sekiranya ada kesilapan, boleh tanya guru. Cikgu tak betul ni. Tak betul, tak cukup. Cikgu akan cakap, tambah. Boleh cukupkan. Boleh cukupkan sebab kajian lapangan ni bukanlah kata kita on the dot macam orang cakap mesti betul macam tu. So kalau tersilap kita tegur. Cikgu akan tegur, tambah yang macam ni. Supaya hasil yang akhir nanti dia memberi kepuasan kepada murid-murid. Betul. Sebab kita kena buat kajian, kita kena ada kepuasan. Sesuatu benda yang kita buat, kita kena ada kepuasan. Ya, cikgu. So tujuan utama kita mendidik murid-murid supaya dia puas dengan apa yang dibuat. Itu yang penting. Nanti last terakhir sekali nanti bila tengok markah sikit sedih pula. Sedih pula. Kena sentiasa berkomunikasi kita sentiasa kena beri galakan. You kena buat macam ni, you salah buat macam ni, yang macam ni bagus, yang ni kurang bagus. Jangan sebut tak bagus, kurang bagus. Betul, kurang bagus. Lebih bagus macam ni. Itu ayat yang betul lah cikgu. Ayat yang betul. Barulah menjadi kesayangan murid-murid. Barulah seronok belajar dengan Cikgu Fitri. So kita pergi kawasan kajian. Menerangkan lokasi kawasan kajian kita tu. Macam tadi sebut nama kan, Damansara utama kan. Mutiara Damansara. So kawasan kajian ni kadang-kadang kita tak boleh nak ingat. So kita boleh tengok berpandukan imej satelit atau peta lakar kawasan kajian ni melalui Google Map. Google Maps. Secara dia punya lakaran ni kan satelit imej pandangan udara. Nampak cikgu. Kan? Kita boleh rujuk situ. Kadang-kadang murid-murid kata, "Alah cikgu, saya tahu kedai je. Betul. Yang lain saya tak ingat." Kita boleh rujuk Google Map. Dan juga kadang-kadang kan cikgu kita keliru bahagian dia di mana, depan ke belakang ke, sebab kita tak bayangkan dari atas. Di mana arah utara dia, mana kan, sebab Google Map dia ada arah utara dia. Betul, lagi mudah. So, dia tak susah sebenarnya, yang penting kita minat. Betul cikgu. So mengaitkan ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di kawasan kajian. Di kawasan kajian ni kita kena lukis ke peta lakar. Ini sebelah pika itu adalah contoh peta lakar. Peta lakar. Kena ada tajuk dia. Kena ada tajuk yang di sini ya cikgu. Dia kena ada bingkai dia. Macam kita bubuh gambar, kena ada bingkai gambar, frame gambar kan. Frame gambar. Barulah kita nampak kemas. Lepas tu kena ada arah mata angin dia. Arah yang ini cikgu. Utara, U. So kita tulis U je lah, jangan tulis utara, timur, selatan, barat, tak perlu. Yang mudah saja. U saja. Dan ada petunjuk. Kalau tidak orang tak tahu juga. Biasakan kalau kad kahwin, dia akan highlightkan rumah pengantin. Dia akan tulis lokasi rumah pengantin. Takut apa? Kenalah 3-4 orang kenduri dekat situ, dah kenyang makan, rupanya tahu salah rumah. Selalunya kes sebegitu tu tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Salah peta cikgu. Itu kalau peta yang betul, kita boleh memberi panduan yang jelas kepada orang yang nak tuju tempat yang kita beri tu. Betul cikgu. Ini contohlah. Ini contoh dan saya pasti kawasan dia tak begitu besar kerana cikgu tambah kawasan sekitarnya ya cikgu. Kawasan sekitarnya sebab taman-taman yang ni, Taman Sri ni tak luas. Kita nak luaskan sikit kawasan kita tu. Taman-taman lain yang sekitar tu. Kita akan nampaklah. Contoh kat situ ada hutan. Tapi ini bukanlah gambaran situasi sebenar. Nanti contoh. So kita nak test. Nak test lah. Alamak, saya kena lukis ke cikgu? Tapi sebelum lukis cuba angkat yang peta yang hijau tu. Jangan angkat dua-dua. Hijau. Angkat. Letak kat bawah. Sini. Cikgu. Letak kat atas di sini ya? Terbalikkanlah. Terbalikkan. Nanti tiru. Alamak. Cuba buat 3 yang utama. 3
3 yang utama tu. Ah. Di sini cikgu. Di kertas kat depan tu pun boleh. Saya gunakan A4 ya cikgu. Boleh. Okey. Dengan pantas Okey, kita nak tengok. dengan pantas ya. Dengan Saya menggunakan pantas. pensel. Pensel dengan pembaris. Okey. Tengok sejauh manakah Fika boleh memahami. Tapi saya yakin Fika pandai orangnya. Alamak, cikgu. Selesai puji. Okey, kita puji sikit. Begitu juga kita dengan murid-murid, kita kena puji. Betul. Barulah dia orang Barulah rasa macam semangat bagus, rasa seronok, rasa dihargai, rasa mereka penting. Ya, cikgu. Macam lambat je tu. Ya, sebab terdengar pujian ni cikgu. Terdengar pujian. Okey. Okey, nampak macam selesai dah satu. Selesai satu. Okey, ada lagi ke? Ada lagi cikgu? Okey, nak 3 je. Jangan banyak-banyak. Nak 3 je. Okey. 3 perkara tu je. Sebab kalau banyak-banyak nanti siang kat adik-adik rumah. Adik-adik di rumah ni kita suruh adik-adik di rumah ni sambung. Mungkin cikgu sambil saya buat ni, murid-murid di rumah boleh sama-sama juga buat. ikut. 3 yang utama. Kalau yang ada utama. kertas, tak semestinya kertas A4. Okey, kalau kat depan tak ada cebisan kertas, boleh buat draft sikit-sikit. Okey, cikgu. Sebab kita nak tahu lokasi kawasan kajian kita berpandukan peta lakat. Macam dah siap? Sudah siap, cikgu. Cuba angkat sikit. Okey, apa yang cuba Fika sebut apa yang dibuat tu? Yang pertama cikgu minta saya tuliskan tajuk. Okey, tajuk dia. Jadi kawasan saya tak begitu besar, jadi saya tulis dan kawasan sekitarnya. Yes, okey. Bentuk ni frame cikgu kata kan? Bingkai. Seperti gambar bingkai. Pembidai dia. Pembidang. Pembidang. Pemidang cikgu. Pemidang. Okey, jadi yang kotak ni pemidang. Dan yang ini ialah arah mata. Apa? Mata lembu. Arah mata? Arah mata angin. Angin cikgu. Arah utara, arah mata angin. Arah mata angin. So Jadi bagus. Saya suruh lukis 3 tadi. Ya. Okey, dia ada 5 kan. Tambah lagi yang lakaran peta tadi, peta petunjuk. Betul? Kat sini ya. So ada 3. 3/3 saya bagi markah. Wah, cikgu. Wow, bukan wow. Okay. Wow, dapat 3 markah. 3 markah. Markah penuh tu. Terima kasih cikgu. Kan selalu dapat markah penuh. Kita buat penilaian. Untuk Fika dapat 3/3. Baiklah, so murid-murid kat rumah boleh sambung terus lagi 2. Sama sambung, tak dengan yang sama Kak dengan Fika buat contoh ni? tadi. Ya cikgu. Okey. Good. Okey, terima kasih saya cikgu. Teruskan lagi. Silakan. Kaedah kajian. Okey, memilih kaedah yang bersesuaian. Lepas tu menerangkan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat. Ada banyak-banyak kaedah. Saya ambil beberapa pilihan lah. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian. Kita perhatikan. Perhati jauh. Kenapa kalau jauh kita buat macam tu? Cikgu, kalau jauh kena buat cerita sebab silau cikgu. Silau? Betul, tapi sebenarnya kalau jauh kita buat macam ni, tak nampak. Cikgu tu tutup mata terus. Tutup mata terus, lepas tu kita buat macam tu. Okey, sebenarnya silau lah kan, tak silau nampak. Sikit. Satu yang kedua adalah fokus. Kita fokus apa yang kita nak tengok. Betul. Okey, kita buat kaedah pemerhatian di kawasan kajian kita. Kita buatlah catatan macam ni. Lokasi. Borang catatan pemerhatian kita. Tajuknya? Lokasi apa? Lokasi tempat yang kita pergi. Lokasi kajian kita. Lokasi pemerhatian. Okey, bila tarikh dia? Contoh hari ni kan 26 hari bulan. Okey, hari apa? Ahad. Okey, apa aktiviti ekonomi yang kita perhatikan? Contohnya ada orang restoran. Restoran tu apa? Restoran tu tempat makan cikgu. Makan, perniagaan. Perniagaan. Ya. Kita jumpa ada kilang. Ada aktiviti perkilangan. Kita buatlah catatan. Apa kesan? Mungkin kita tengok restoran tu dia buang sisa makanan dalam longkang. Pencemaran. Okey. Lepas tu kilang kita tengok ada pembebas asap. Pencemaran udara. Okey. Okey. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua adalah kaedah tu. Cuba baca sikit apa tu? Borang soal selidik cikgu. Kita buat soal selidik. Macam yang saya selalu tengok orang di luar, dia minta orang isi borang. Orang isi borang. Itu panggil borang soal selidik. Okey. Kita buat borang soal selidik untuk edarkan. Tapi sekarang kita elakkan daripada berjumpa dengan orang kan. Jarak sosial dan sebagainya. Kita ada alternatif. Ada pilihan kedua. Apakah itu cikgu? Kita convert borang soal selidik kita kepada Google Form. Google Form. Kajian secara online. Ya. So kita minta ibu bapa kita. Ibu bapa kita kan ada grup
grup-grup surau ke, Ya, betul. grup Grup masak-masak ke, menjual. menjual ke. Ha-ha. So kita bagi link, kita convert kepada Google Form. Kita bagi link kat ibu bapa kita. Ibu bapa kita boleh bantu kita. Ya. Sila-sila ibu bapa kita pun belajar juga. Betul. So kita share link tu. Dan juga rakan-rakan pun boleh membantu sama ya, Ya, cikgu? boleh membantu. Nampak bijak lah kat situ. Nampak bijak sangat. Kita gunakan teknologi dan kemudahan zaman moden ni untuk kita laksanakan. Bukan bermaksud kita menolak cara ini, Ya. tapi kita pelbagaikan. Okey, cikgu, saya ada satu soalan tentang borang Okey, soal borang soal selidik selidik, ini. okey. Biasanya kalau kita membuat kajian ni, dia perlu ke penduduk yang berada di kawasan pemerhatian tu, cikgu? Perlulah. Perlulah kan? Kalau ada kaitan. Dia duduk kat Taman Sri Santan contoh kan. Ya. Tapi kita tanya penduduk Taman Seroja. Tak ada kaitan. Dia tak tahulah, dia hanya tahu tentang Taman Seroja saja. Tak Betul, ada cikgu. tu kan. Jadi jangan salah Jangan salah. tuju kita. Jangan bagi borang soal selidik kepada pelancong. Betul Dia juga, tak tahu. cikgu. Okay, so betul saya kata tadi, convert ataupun tukarkan kepada bentuk soft copy, Google Form, minta bantuan ibu bapa. Dia tak banyak. Macam contoh Titan 3 ni hanya 10 orang je nak kena tanya. Oh, tak banyak. Tak ada sampai 500 orang. Okey. 10 je orang sebab cukup. kita nak bagi dia tahu kaedah tu. Okey. Yang ketiga, kaedah rujukan. Rujukan ni kita boleh baca buku di library ataupun di internet. Ya, cikgu. Boleh rujuk buku teks. Itu kaedah kajian. Itu yang kita kena lampirkan di lampiran ya, cikgu? Kalau ada rujukan. Bijak. Belum cerita lagi dah tahu dah. Dah melompat jauh Dah pula, melompat cikgu. Okey, dah selesai tadi, kita dah buat kajian. Kawasan kajian kita dah tahu. Kaedah pun kita dah tahu. Lepas tu kita pergi hasil kajian. Kita tulislah. Hasil dia. Hasil dia adalah apa? Kegiatan ekonomi tadi, hasil dia konsep tadi, definisi kegiatan ekonomi, Ya. jenis kegiatan ekonomi, Ya. Kesan dan juga langkah-langkah apa mengurangkan yang kita kesan. dapat tadi kita tulis dengan memberi contoh kawasan kajian kita. Terdapat pencemaran berlaku kerana adanya aktiviti perniagaan restoran yang membuang makanan ke dalam longkang. Seterusnya menyebabkan pencemaran. Ya. Langkah dia adalah menguatkuasakan undang-undang, kenakan saman kepada pemilik restoran. Itu kesan dan langkah dia. Okey. Jadi kan bila menyatakan tentang langkah, cikgu, boleh tak kita buat langkah yang kita bina sendiri? Boleh. Ataupun yang dah sedia ada? Boleh, dua-dua boleh? Okey, seperti Contoh cikgu cakap. apa? Contoh. Cadangan pun. Contohlah kita cakap kalau contohnya kita melihat sampah dibuang di dalam longkang, kita menegur sebagai rakyat di situ. Penduduk di situ. Bagus. Bagus. Okey, mungkin ada cadangan lain, kita laksanakan gotong royong. Gotong royong ramai-ramai. Ramai-ramai semua penduduk kat situ buat gotong royong. Ada nampak sampah, kita buang sama-sama. Bersihkan sama-sama. Tak payah harapkan pihak berkuasa tempatan. Kita gunakan kuasa kita sebagai penduduk untuk bekerjasama. Dekat situ dah boleh eratkan silaturahim. Ya, cikgu. Betul. Banyak sebenarnya. Bila kita berkomunikasi dengan orang lah, kita dapat idea baru juga, cikgu. Banyak lagi idea. Okay. Hasilkan grafik. Grafik ni maksudnya data daripada borang soal selidik ni. Kita hasilkan jadual dengan graf. Sebab saya tak tunjuklah dekat sini kan. Sebab nanti kan mungkin sampai pukul 6 petang pula. Betul, cikgu. Nak melukisnya lagi. Banyak lukis lagi. Okey, so kita teruskan hasil silakan, kajian cikgu. ni. Sebenarnya saya ada satu soalan, cikgu. Bila menyatakan tentang jadualan graf ni, adakah ia membantu dari segi kita punya kajian lapangan, cikgu? Adakah dia lebih menarik? Dia lebih nampak macam kita dapat data. Okey, mungkin daripada 10 orang yang kita tanya tadi, okey, 5 orang kata adanya pencemaran udara. So kita buat graf. Ya. Graf kita menunjukkan ada 5 daripada 10 responden. Maksudnya separuh orang yang kita tanya bersetuju dengan kita bahawa adanya pencemaran. Ya. Maksudnya kajian kita tu betul lah, kita tak reka-reka. Betul, cikgu, berdasarkan yang sahih. Yes, fakta yang benar. Ya, sahih cikgu. lagi nyata. Wah, dah seperti berdakwah, cikgu. Ya, berdakwah kan. Okey, baiklah, cikgu. Kita akan teruskan selepas rehat ya, cikgu. Okey. Dan kembali di slot menengah rendah bagi mata pelajaran geografi selepas ini.
KPM. Anda masih lagi bersama Kak Pika di slot menengah rendah bagi mata pelajaran geografi dan kita sudah pun sampai di segmen terakhir, tapi jangan risau bagi anda yang telah melepasi sampai ke saat ini, jangan lupa ke saluran YouTube kami iaitu NTV7 Malaysia. Jadi saya masih lagi bersama Cikgu Fitri dan Cikgu kita telah pun belajar macam mana nak buat penghargaan, pendahuluan objektif kawasan, kaedah hasil kajian dan sekarang ini pula kita tibanya di rumusan ya Cikgu. Rumusan ni macam penutup lah. Seperti penutup. Penutup. Apa yang kita dapat daripada kajian kita tadi. Okey Cikgu. Daripada mula sampailah kita bagi cadangan tadi, apa semua tadi, kita rumuskan. Okey, apa yang nak kena rumus? Rumus secara keseluruhan berkaitan dapatan kajian tadi jenis kegiatan ekonomi, kesan dia, lepas tu cadangan. Okey. Kita rumuskan mungkin dalam satu muka surat saja. Janganlah banyak-banyak. Janganlah 336 muka surat. Pensel cikgu. Nama dia rumusan kan. Rumusan secara keseluruhan. Apa yang kita dapat. Dan kita cerita sikit apa cadangan yang kita buat tadi. Dan diharapkan cadangan ini dapat mengurangkan kesan yang berlaku di kawasan kajian saya. Okey. Ya cikgu. Sekurang-kurangnya mungkin satu masa nanti adik-adik boleh berdasarkan kajian ni, praktis yang kita buat ni, mungkin nanti kita boleh buat cadangan dan kita majukan cadangan tu kepada pihak berwajib ataupun tak salah. Tak salah untuk kita buat sebab kita dah buat kajian. Betul. Berdasarkan kajian kita bagi cadangan. Dan mana tahu cadangan itu bernas dan boleh diterima pakai betul cikgu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti cikgu sebutkan tadi, kadang-kadang orang memilih kawasan yang dia tinggal sebab kadang-kadang dia lihat isu tertentu yang belum diselesai. Jadi dia nak belajar dan kumpulkan maklumat tu boleh diaplikasikan. Maklumat penting sebagai bukti. Sebagai bukti kan cikgu. Rujukan jangan lupa tulis rujukan di bahagian belakang selepas rumusan. Rujuk apa berdasarkan rujukan yang kita gunakan. Contoh kita buku teks. Semestinya kita gunakan buku teks. Lepas tu rujukan majalah ke? Mungkin kita ada gunakan majalah. Okey. Kalau tak ada, tak apa, jangan risau. Jangan menangis pula. Okey. Surat khabar mungkin ada surat khabar isu yang sama berlaku tapi di tempat lain. Kita boleh jaga sebagai rujukan kita. Lepas tu, internet, sumber internet. Tentang jenis konsep kegiatan ekonomi tu yang kita tak tahu, kita boleh rujuk dekat situ, kat internet. Banyak definisi kan. Betul cikgu. Lepas tu kita jangan lupa tulis responden ni, orang sumber yang tolong jawab tadi. Betul. Penat-penat dia jawab untuk kita. Penat-penat dia jawab untuk kita. So kita senaraikan. Nama, janganlah tulis nama, alamat, umur apa semua. Just penghargaan kepada Encik Abdullah bin Abu. Contohnya itu. Nama dia. Okey. Seperti buku teks cikgu, macam mana kita nak senaraikan? Tuliskan nama dia punya. Dia ada format dia. Dia ada format. Dia ada format dia. Nanti murid-murid boleh rujuk di sumberku. Okey, ataupun rujuk guru masing-masing. Okey. Dan lampiran ni mungkin gambar tadi pemerhatian, kita pemerhatian kita ambil gambar. Betul. Kita lampirkan kat bahagian lampiran. Okey. Gambar. Suka selfie. Betul. Tak salah. Kita selfie, gambar selfie kawasan kajian kita. Kita letak bahagian lampiran. Okey, jadi apa-apa pemerhatian yang kita capture, kita tangkap sebagai bukti ke, boleh kita letak di lampiran. Okey. So nanti mungkin kajian kita tu menjadi rujukan kepada murid-murid selepas itu. Iya, cikgu. Mungkin kita tingkatan 3, murid tingkatan 2 dia boleh rujuk kita punya kajian tu dan mungkin boleh diletakkan di perpustakaan sekolah. Iya, cikgu. Bahan rujukan untuk orang lain, murid-murid lain. Berbanggalah. Okey, menjadi rujukan kepada yang lebih muda. Okey, menampilkan perkara berikut. Contoh borang soal selidik, gambar-gambar semasa buat pemerhatian. Okey, itu saja. Okey, cikgu, dah sampai ke penghujung ni dan kita telah pun merungkaikan sedikit rumusan, rujukan dan lampiran untuk siap kita punya kajian lapangan ya cikgu. Dan sebagai rumusan untuk keseluruhan cikgu, boleh kongsikan sedikit? Keseluruhannya, kajian lapangan ni sebenarnya mendidik murid-murid supaya mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah, di bilik darjah ataupun secara atas talian, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. So, gunakan kesempatan ini untuk kita membuat kajian, kerana kajian ini mendidik kita, melatih kita untuk menyiasat sesuatu perkara dan membuktikannya.
Okey. Baiklah, terima kasih cikgu untuk rumusan tersebut dan juga berkongsi ilmu pada hari ini bersama Kak Pika dan juga murid-murid di dalam rumah. Cikgu, sebelum saya lupa dan kita lupa, sebentar tadi cikgu telah menyebut tentang sumberku ya. Adakah ia di satu platform untuk latihan pengukuhan cikgu? Ya, latihan pengukuhan, sumber rujukan, ada kat situ. Sumberku. Bagus. Di portal mana tu cikgu? Portal sumberku. Tak ingat dah. Okey. Okey, Pika boleh bagi? Ya, cikgu. Seperti cikgu kongsikan kepada saya tadi, portal Delima ya cikgu? Ya, portal Delima. Baiklah, terima kasih cikgu kerana berada bersama kami pada hari ini, meluangkan masa. Harapnya pelajar-pelajar di rumah dapat sedikit sebanyak ilmu bagaimana untuk membuat kajian lapangan pada hari ini bagi mata pelajaran geografi. Saya Syafiqah Farahin, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.